Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Okey tuan, terima kasih kepada rakan-rakan tadi yang hadir bersama-sama dalam sesi serahan memorandum ke Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi ada rakan kita yang datang daripada Kedah. Terima kasih datang daripada Jitra. Semata-mata semangat perjuangan nak menuntut hak untuk rakyat. Waalaikumsalam semua rakan-rakan. Waalaikumsalam. Saya sebab stand tadi tinggal dalam kereta kawan. Jadi stand kamera ni dia tak ada. Spek mata duk tahu nak ni spek mata. Tak nampak lah kan nama-nama semua. Tapi tak apalah. Waalaikumsalam. Janah Guntur, Parguan Usma, Aduka Bonaka. Waalaikumsalam semua. Harap semua sihat lah selalu. Okey, jadi tuan-tuan, tak apalah tanpa kita melengahkan masa lah pun pukul 11. Saya pun nak tidur. Besok kita nak travel jauh. Kita nak ke Terengganu sana. Ya, Abang Maidin MJ daripada Sabah. Esok kita nak travel jauh, kita nak ke Terengganu sana, tapi saya nak menerangkan sedikit. Jadi saya rasa serahan tadi itu tidak ada masalah apa-apa pun. Sebab kalau tuan-tuan tengoklah live daripada Saitro UMNO, mereka agak rasa macam hangat sikit bila kita buat serahan memorandum ke Istana Negara ni yang diwakili oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan dan beberapa lagi MPT daripada Bersatu. Saya rasa tidak ada masalah apa sebab hari ni semua parti bersetuju untuk siasatan RCI dibuat. UMNO melalui Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajidi turut menggesa supaya RCI dibuat. Kalau tidak ada masalah macam yang mereka kata, tidak kapal tu ada, kita tak faham tradisi TLDM dan sebagainya. Jadi satu persoalan juga di situ. Kenapa Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dr. Ashraf Wajidi melalui mesyuarat Pemuda UMNO Malaysia menggesa kerajaan untuk dibuatnya RCI. Bukan sahaja datang daripada Perikatan Nasional, yang pertama sekalinya melalui Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon supaya RCI dibuat. Malah semua orang, termasuk jugalah dengan PKR di bawah Pakatan Harapan juga minta RCI dibuat. Jadi saya rasa tidak ada masalah lah. Tak perlulah duk cakap kata kita di Bersatu. Budak-budak dia panggil. Ayat dia tadi budak-budak bersatu tak faham dan sebagainya. Kalau kita tak faham, kenapa semua minta buat RCI? Jadi bila minta buat RCI ni, buat siasatan diraja, confirm ada masalah. Kalau tak ada masalah, kenapa nak buat siasatan diraja, betul? Jadi tidak tahulah masalah tu datang daripada siapa. Hari ni duduk bergaduh. Yang UMNO duk kata Pakatan Harapan salah. Pakatan Harapan duk kata UMNO Barisan Nasional yang bersalah. So macam mana kita nak dapat perkara yang sebenar ni, actual dia punya kebenarannya adalah melalui RCI dan tidak ada masalah tau ni. Saya rasa tak sepatutnya adalah pihak-pihak UMNO yang duk mengutuk, sebab hari ni semua parti di Malaya, semua parti di Malaysia hari ni setuju untuk adakan siasatan diraja. Jadi bila kata setuju untuk ada siasatan diraja, maknanya ada masalah. Jadi baru bila adanya problem, barulah boleh siasatan dibuat. Tak ada masalah nak siasat apa, betul? Jadi rakyat memahami berkenaan dengan perkara tersebut lah. Jadi yang keduanya berkenaan dengan adalah duk kritik kita, duk cakap kata kita ni tak baca laporan PAC. Ya, sahabat kita Alam Maya 3. Ada 1, 2, 3 lah. Dia dah macam Nabil Nakir dah ni. Dia orang takut mesti ada pemimpin UMNO yang terlibat. Ya, betul. Ni saya nak bongkar sikit lah. Saya pun sahabat kita daripada Johor. Jadi saya pun baru duk risik. Baru ni dia tegur saya. Dia kata saya sombong. Saya pun tanya, tolong bagi tahu saya, Ustaz, siapa dia Alam Maya. Habis semua ketua armada saya tanya. Jadi saya dah kenal dah. Lepas ni mungkin saya boleh tegur lah sebab saya dah kenal. Tapi tak boleh dedahkan lah dalam live ni kan. Privacy ya. Okay. Jadi kita akan share. Jadi saya pun ada beberapa tadi rakan kita daripada Lumut. Dia bagi tahu lah. Dia kata, oh Laksmana ni bagi tahu, kata bukan kapal tu bukan kapal boneka.
Jadi kenapa dia tak ambil hujah daripada Laksmana yang disiasat dalam kes SRC International ni? Laksmana ke apa Ustaz pangkat dia? Saya tengok, saya ada buat nota tadi sikit lah untuk kita live pendek malam ni berkenaan dengan kenapa penyiasatan ni diperlukan. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam laporan kertas PAC yang saya bagi kepada tuan-tuan, dalam muka surat yang ke-27, iaitu keterangan daripada Laksmana Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar, iaitu mantan Panglima Tentera Laut. Jadi tuan-tuan tengok di sini, saya baca keterangan dia. Untuk makluman, saya telah majukan sekurang-kurangnya 10 surat teguran, surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian Tentera Laut di Raja Malaysia kepada Ketua Setiausaha, iaitu KSU, sebanyak 10 surat. Kepada Yang Berhormat Menteri pada waktu itu adalah Zahid Hamidi, 5 surat. Kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan, 1 surat. Kepada Ketua Setiausaha Negara, 1 surat. Dan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 2 surat. Jadi surat-suratnya telah pun diaktifkan. And it was active. We active to ensure that it will be available for reference. And I would not be blamed for the failure to perform in my job as the Chief of Navy. Saya anticipated that in fact, untuk makluman, kerana daripada awal lagi, saya telah menegur tata cara perolehan. Daripada awal lagi saya telah menegur tata cara perolehan. Saya kata something is gravely wrong. Saya tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan ini di luar. Tetapi ini adalah peluang terbaik saya untuk memaklumkan bahawa I have registered my greatest disappointment to everyone that was supposed to be listening to me. Saya buat analogi bahawa keadaan ini ada satu yang pelik, kerana perolehan dilakukan oleh kerajaan bagi pihak Tentera Laut di Raja Malaysia sebagai pengguna, tetapi kuasa sepenuhnya diberikan kepada BNS. BNS telah mengeluarkan beberapa kenyataan ataupun surat menyatakan bahawa semua pilihan TLDM adalah tertakluk pada evaluasi dan verification mereka. Evaluation dan verification mereka, jadi ini pelik. Kalau kita buat rumah, if I say I want that, you bloody well get it done. Betul atau tidak? The fact that it happened the other way around jelas menunjukkan bahawa tidak telus. Ini dia bagi tahu, dia hantar surat kepada semua. Laksmana Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar, mantan Panglima Tentera Laut yang terlibat dalam projek LCS ni. Dan kenapa pihak-pihak di sebelah sana tidak mau kod ni kenyataan dia ni? Dia bagi tahu ada masalah. Daripada peringkat permulaan lagi. Kalau kita nak kod di sini dan kita kita tanya kenapa perlu adanya RCI? Dia kata dia ada 10 surat dan dia membuktikan di dalam muka surat yang ke-26 laporan ini, dia membuktikan dia ada 10 surat tu dan dia hantar laporan itu kepada lembaga PAC. Kalau tuan-tuan tengok Zahid Hamidi, dia cakap apa? Zahid Hamidi kata, okey Yang Berhormat, dia kata dia tidak tahu tentang detail perubahan itu sebab kita membuat keputusan di peringkat kementerian berdasarkan keperluan end user. Oleh sebab itu kita bukan orang teknikal, apatah lagi kita bukan ada latar belakang naval architecture dalam perkara ini. Jadi sebagai menteri yang bertanggungjawab, kita membuat keputusan berdasarkan pilihan yang terbaik oleh end user. Sedangkan Laksmana ni kata dia tak buat pilihan. Dan dia ada bukti yang menunjukkan bahawa Zahid Hamidi buat pilihan. Ini kenyataan dalam lembaga PAC. Makanya di sini ada masalah. Jadi salahkah kalau ada masalah kita nak menyiasat? Jadi hari ini, puak-puak UMNO ni, duk ambil tentang LCS ni, duk ambil muka surat yang pertama. Kenapa tak berani baca semua kepada kepada rakyat? Baca semua laporan dia. Sebagai contoh saya beritahu kat sini. Saya dah habiskan separuh lah. Membaca dekat sini saya quote, saya ada buat nota. Saya quote yang katakan ada kerugian. Pada muka surat yang ke-44. Di mana dikatakan proceeding bilangan 1 tahun 2020 bertarikh 1 Disember 2020 memaklumkan kedudukan kewangan BNS adalah lemah, di mana syarikat ini telah pun mengalami kerugian pada tahun 2015, 2016, 2018. Tu sebelum Pakatan Harapan dah mengalami kerugian.
dan kerugian terkumpul telah meningkat sehingga RM462 juta. Hutang projek LCS pada masa itu adalah sebanyak 733 juta dan hutang-hutang lain mencecah lebih daripada 60 juta. Sehingga kini sebanyak 23 original equipment manufacturer OEM telah pun diberhentikan kerja. Manakala pinjaman BNS daripada institusi kewangan jangka masa panjang dan jangka masa pendek telah mencecah hampir 1 bilion. Kedudukan kewangan BNS yang amat lemah telah menjejaskan kemajuan kerja bagi pembinaan kapal LCS. Jadi ini kenyataan yang mereka tak berani nak kod. Ni saya baca ni adalah laporan. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Ini adalah laporan PAC ya, cerah pula dah. Tak nampak. Saya baca ni adalah laporan PAC. Jadi kat sini ada masalah contohnya. Dalam muka surat yang ke-68. Ini pun sama juga. Yang berbahagia Laksmana Pertama Saiful Bahri bin Baharudin. Dia terlibat. Dia kata yang berbahagia Laksmana Pertama Saiful Bahri bin Baharudin turut memaklumkan bahawa detail design dan production drawing sepatutnya siap pada November 2015. Pasukan projek telah membangkitkan perkara ini berulang kali kerana akibat daripada kelewatan detail design ini, maka akan memberi impak yang besar kepada projek dan menyebabkan BNS mengalami kerugian. Dan sehingga ke hari ini tuan-tuan, detail projek ini tidak lagi disiapkan. Sehingga ke hari ini mengikut kepada laporan PAC. Jadi dia sebut kat sini, yang berhormat, berkaitan dengan perkara yang diangkat, sebenarnya pihak pasukan projek seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita sentiasa mengadakan mesyuarat dan kita monitor. One of the so-called elements yang kita monitor adalah one of the issue adalah isu detail design dan production drawing. And kita kita pun ada banyak special meeting yang kita buat, even sampai ke high level meeting pun kita pernah buat with the regard to this masalah, regarding masalah ni lah. Sebab kita telah bangkitkan kesan akibat daripada kelewatan detail design atau kegagalan Boston menentukan detail design siap pada masanya akan memberi impak yang besar kepada projek dan menyebabkan Boston juga mengalami kerugian. Sebab detail design mestilah so-called freeze, mestilah final. Sebab kalau tak final, mereka akan beli contohnya material yang silap, dan benda ini juga telah diangkat. We are more concerned in Boston. In fact, kita dah bangkitkan isu ini. Ada one of the meeting, kita buat high level meeting di Hotel Royal Chulan yang dipengerusikan oleh Tan Sri Ahmad Ramli semasa dan dihadiri oleh Tan Sri Kamarul dan juga Tan Sri mantan CN, Tan Sri Ramlan. Kita specifically discuss on this matter. Ni semua ada dalam laporan DSC. So ini isu-isu yang UMNO tak berani nak terang dekat umum. Dia duk bagi tahu kata, kapal ni ada. Berapa persen siap tu? LCS nombor 6 langsung tak buat. Kalau ikutkan LCS nombor 6 ni kena serah pada tahun 2023 ni kena serah. Kalau sekarang ni langsung tak buat, 0% progress. 0% progress tuan-tuan. Di muka surat pertama tu, kalau tuan-tuan tengok dalam video Syarif Hamdan tu, tuan-tuan boleh lihat sendiri. Dia kata apa? 53% telah siap. Tuan-tuan bayangkan, saya beritahu pada tuan-tuan, LCS yang pertama baru 44% siap. LCS yang kedua baru 35% siap. LCS yang ketiga 32% siap. LCS yang keempat 27% siap. LCS kelima 16%. LCS yang keenam tidak dibina lagi. Tidak dibina lagi. Malah hari ini kita dah keluarkan duit rakyat, dah bayar dah. Dah bayar secara cash, dan malah BNS minta pula untuk menambah. Orang kata apa, duit tu nak buat ekstra lagi, penambahan lagi 1 bilion. So ini sepatutnya perlu siasatan. Sebab kita kena tengok logik. Duit tu ada lagi dah. Duit 6 bilion yang kita dah bagi kepada BNS ni, adakah ada lagi duit tu ataupun tidak ada? Kalau tidak ada, macam mana dia nak bina yang ke-6 ni? Malah yang ke-6, ke-5, ke-4 dan ke-3 ni macam mana dia nak bina kalau duit tu tidak ada? Dan kapal yang dibina ni hanya rangka saja. Ada rangka. Ya betul lah dia kata. Kalau rangka tu tuan-tuan dekat Pulau Indah pun bersepah rangka. Kalau ada seorang kita punya brother kita daripada Milumut, dia bagi tahu, dia Navy. Ni saya nak bagi tahu. Saya anggota PDRM. Dalam PDRM semua ada. Orang kata apa sebelum ni lah kerja. Lah ni dah lah. Diberhentikan. Jadi kalau nak tengok dekat Pulau Indah, rangka banyak. PX berapa rangka. Biar macam tu lah rangka. Tapi kapal tu
tidak boleh bergerak kan. Yang tu orang kata apa, rosak. Mungkin sekarang dah repair dah. Kan, macam yang ada sekarang ni. Memanglah dia duk tunjuk gambar dan sebagainya engkau, tapi ikut tak dia punya progress? Tak ikut. Jadi macam mana kita nak jawab isu ni? Kan, Mi Lumut tak boleh jawab isu ni, Najib tak boleh, even Syaril Hamdan tak boleh. Sebab tu semua parti bersetuju kita buat RCI. Biarlah siasatan dilakukan. Biarlah siasatan diraja dilakukan dan rakyat mengetahui berkenaan dengan perkara sebenar. Dan bila Najib kata menguntungkan LTAT, tuan-tuan, kalau projek ni rugi, yang rugi adalah pemegang taruh dalam LTAT. Dan pemegang taruh ni adalah rakyat jugalah. Mereka akan mengalami kerugian. Itu orang kata apa, satu projek yang tak bawa untung dan sebagainya. Sekarang ni kita tak nampak untung kat mana. Yang Najib beritahu dapat untung kat mana. Ini nak kena siasat ni berapa banyak untung. Kalau nak ikutkan duit habis 6 bilion, pegangan aset inventory yang ada sekarang ni, melibatkan projek LCS ni hanya 1 bilion lebih je. So kita nak tahu juga, kalau inventory 1 bilion, maknanya orang kata apa, lagi 5 bilion lagi tu apa benda? Upah dia. Jadi ini semua ni kita tak boleh nak jawab. So bila kita nak, orang kata apa, macam mana kita nak jawab? Dia melalui penyiasatan. So let it, biar ada penyiasatan dibuat. Rakyat tahu berkenaan dengan kedudukan sebenar. Dan kita tadi pun di Istana Negara, kita semasa Datuk masuk dalam Istana Negara, berjumpa dengan SUSK. Saya ada sekali, tapi saya tak boleh nak cakap lah apa SUSK yang di Pertua Agong bagi tahu. Tapi apa yang kita boleh tengok, dia sendiri pun menerima baik memorandum yang kita hantar. Dan dia sendiri datang ambil memorandum itu dan dia sign penerimaan memorandum itu untuk dibawa kepada pengetahuan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan kita tak layak untuk ulas benda ni. Sebab apa kita bawa kepada yang di Pertuan Agong? Yang UMNO duk marah sangat. Sebab apa dia orang ni bawa kepada yang di Pertuan Agong? Ini duk cerita kata dia ni tentera dan sebagainya. Baca dalam perlembagaan dulu. Dalam perlembagaan, the top level of the army is not minister, dia panggil apa? Minister of Defence. Bukan. Panglima yang tentera yang tertinggi dalam angkatan tentera adalah Seri Paduka Baginda yang di Pertua Agong. So memanglah kita kena hantar kat yang di Pertua Agong. Ni ada pula soal, dia kata ini semuanya kerja populis, semua kerja nak cari nama dan sebagainya. Sebab dia tak faham kalau dalam PDRM dia ada dipanggil sebagai orang kata apa, the act of police. Tahun berapa saya tak ingat dah. Akta polis tu. Di dalam act tu dia bagi tahu bahawa jawatan yang tertinggi dalam PDRM adalah ketua polis negara. Macam di dalam orang kata apa, tentera pula, jawatan yang tertinggi adalah yang di Pertua Agong. So memanglah kita kena hantar kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertua Agong untuk dimasukkan ke dalam orang kata meeting Majlis Raja-Raja Melayu supaya mendesak kerajaan. Sebab ini melibatkan nama yang di Pertua Agong. Ini melibatkan kedaulatan negara. Dan yang di Pertua Agong adalah ketua bagi negara. Ni isu kedaulatan ni, isu ketenteraan dan sebagainya. Jadi kita leave it. Kita biar siasatan itu siasatan itu berjalan. Dan selepas itu kita tentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tak bersalah. Okey, tuan-tuan. Lobak band mana-mana. Sebab tu penting tuan-tuan untuk membaca. Yang orang UMNO duk bagi tahu, sebab tu saya suruh baca laporan. Dia baca laporan, dia takut pada yang orang kata apa kat dalam laporan tu. Kalau tuan-tuan tengok, banyak masalah yang ditimbulkan oleh pihak TLDM sendiri. Hari ni keluarlah satu, itu mungkin orang yang nak membodek mereka lah kan. Keluar satu kenyataan, Laksmana ke Panglima apa, tak tahulah, abang kata, kapal itu adalah kapal yang betul, dia sokong dan sebagainya. Ni tuan-tuan, dalam laporan PAC ni, bersepah-sepah jawatan tertinggi dalam TLDM. Tidak ada satu jawatan pun yang setuju dengan Zahid Hamidi. Dia punya Panglima ke, dia punya Laksmana ke, dia punya apa pegawai yang terlibat dalam rundingan projek LCS ni, seorang pun dalam kenyataan PAC itu tak setuju. So macam mana? Yang tu dia tak mau kod, sebutlah nama seorang-seorang tu, kodlah nama seorang-seorang tu. Dia tak maulah sebab tu bagi backfire kepada dia. Maknanya tentera tidak menyokong pada kerajaan pada waktu tu. So bila backfire, dah lah dia pergi ambil lah hak ada lah ni ke apa ke, hak mana boleh dia beli sikit. Dia suruhlah keluar kenyataan baik-baik sikit yang support dia dan sebagainya. Kita bukan nak fitnah lah kan, tapi kita tengok laporan.
And mantan-mantan mereka ni semua tak setuju. And siap ada bukti surat dihantar kepada Zahid dan sebagainya. Zahid mungkin dah jangka akan terkantoi, sebab tu dia nak bubar parlimen cepat-cepat. Yalah, ni keluar pula isu pasal UKSB bagi duit untuk hari jadi UMNO dan sebagainya. Kan? Jadi kalau dah perasuah ni tetaplah satu-satu cerita lah akan keluar kan. Milumut reka senapang pun tak erti lagi, mau nak komen. Dia nak cerita ni, bapak saya dulu Navy. Tapi dah meninggal dah lah. Pokok tinggal tu nak berak. Orang kata apa? Bapak dulu Navy juga tuan-tuan. Tapi dah meninggal lah. Tapi saya tak boleh lah nak quote orang tua saya. Sebab dia dah meninggal. Tapi masa dia hidup dulu, dia amat sedih. Ni bapak saya anggota Navy tuan-tuan. Anggota lama Navy. Kalau tuan-tuan tanya mak saya yang masih hidup, dia paling sedih adalah pada zaman Najib Razak dan juga Zahid Hamidi. Dia cerita. Masa beli Scorpion, dia kata Allah ruginya duit angkatan tentera. Jadi pada zaman dia ni lah. Kalau sebelum-sebelum ni saya tak pernah dengar langsung orang tua saya cerita pasal kerja dia dulu. Sebab dia bersara dah kan. Dia tak pernah cerita. Kita pun duk tengoklah gambar yang dia simpan. Tapi bila Najib jadi Perdana Menteri, orang kata apa, bapak saya selalu cerita. Bila dia tengok berita, dia bagi tahu. Hoki dan sebagainya. Jadi itulah kerisauan orang tua saya. Tapi dia dah meninggal. Saya nak quote macam mana? Saya tak boleh nak quote lah kan. Sebab dia dah meninggal. Jadi orang kata apa, kalau nak cerita berdasarkan kebenaran dia tu, mak saya lebih tahulah betul tak betul. Bukan kata orang tua saya, bukan kata bapak je. Tok Wan pun sama. Cuma dia bukan Navy lah. Dia di dalam, orang kata apa, darat. Daripada penerangan satu Sungai Petani. Waalaikumsalam. Nak baca pun hari ni stand saya tak bawa. So letak jauh tu kan. Letak atas meja. Tak berapa nak nampak. Biasa mata cemen ni kan. Al-Fatihah untuk arwah Bapak Syafiq. Terima kasih. Itulah pasal kalau PH1 logiklah juga. Tapi kalau BM1 susah nak percaya. Sebab apa satu? Tak faham soalan tu. Okey tuan-tuan, siapa nak tanya? Yang mana belum masuk grup saya boleh masuk tuan-tuan. Masuk dalam grup saya. Nanti saya akan hantar laporan tu. Abang penerangan KZ kita ni. Ni saya kena baca sikit ni. Apa benda ni? Selaku KP bahagian balik pulau menyokong dan bersetuju dengan tindakan KP Bersatu Malaysia menyampaikan memorandum RCI Kesihatan Diraja kepada YDPA. RCI akan dapat selesaikan kemelut isu yang berlaku atas pembinaan kapal perang LCS sebenarnya 6 bilion. Tak nampak lah, hilang lah. 6 bilion semata-mata bagi menampung kewangan yang boleh ada pada syarikat bina kapal. Modus operandi yang biasa dilakukan oleh UMNO selama ini untuk dapat dana. Ya betul, kalau kita tengok dalam laporan tu pun dia ada sebut pasal orang kata apa, bayar hutang. Membayar hutang BNS ni. Terima kasih Puan Sungai Petani yang mendoakan perjuangan saya. Najib pelingkup negara. Ya tuan-tuan. Itu kita tak boleh nak kata apalah. Tak payah nak spin. Kita tak spin. Laporan PAC ada. Berani saya cabar kod sebiji-sebiji. Ni duk ambil muka surat pertama. Dia duk jawab soalan apa? Buat lagi tak? Okey, buat. Itu saja. Abang kata ada progress. Yang lain-lain tak menjawab. Kalau berani betul saya bagi tahu kod sebiji. Directly. From the first page until the end of page. Kod satu-satu. Dan kalau boleh tolong keluarkan. Kalau beranilah. Kalau mereka berani tolong jawab semua soalan-soalan yang dikeluarkan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia sendiri dalam laporan PAC tu. Buat keluar ni semua tu. Kita tak spin. Saya bagi. Masuk dalam grup. Nanti saya bagi laporan tu. Baca sendiri. Ada 259 muka surat lebih. Baca laporan tu. So kena pastikan. Bila berhujah. Macam ada orang yang terima. Esme dapat dah kan. Bila dah hujah. Gunakan sebiji. Kod sebiji-sebiji. Dia sebagai anggota Navy. Dia kena tanya diri dia, aku jujur tak dengan apa yang aku cakap. Kalau aku tak jujur ni nampak sangat bohong. Dia duk cerita pasal apa? Nampak sangat munafik ni. Kalau tuan-tuan dengar saya baca laporan tadi, tuan-tuan tahu dah kata dia ni memang munafik. Memang munafik. Berani cakap tuan-tuan jangan kita fitnah nanti masuk dalam kubur. Kena seksa, kena ni apa semua segala ni dalam kubur. Tapi hang cakap hang sendiri pun tak betul apa yang hang cakap. Hang ni tak betul. Dalam laporan tu pun hang tak berani nak baca. Pembohong tu kata munafik ni. Ingat saya bagi tahu pada orang kata apa, kanda saya, munafik ni duduk dalam neraka yang paling bawah sekali. Jangan nak main-main dengan munafik ni. Nak politik, politik.
And kalau dapat orang kata apa allowance dan sebagainya, syukur tu rezeki. And sebab dia duk buat live hari-hari, mana tahu UMNO kesian bagi kat dia allowance. Tapi kalau dapat ke apa ke, and tak semestinya kita ni kena jadi anjing, kena jadi barua, kena nak menipu dan sebagainya. Jangan menipu. And cakaplah benda yang betul. Kalau kata benda tu salah, tak boleh nak jawab, duduk diam. And cari benda hak betul, hak boleh jawab, jawab. Jadi ni dah, nak semua benda nak memperbetulkan juga. Tu yang jadi menegakkan benang yang basah. Bila menegakkan benang yang basah, tu yang jadi menipu dan sebagainya. Bos orang dah puting beliung bawa terbang. Benda pula dah ni. Okey tuan, soalan bagi Malibat. Malbat Bosnia, siapa ke arah potong alawan UN kepada apa nama ATM? Ni saya tak boleh nak jawab. Tu saya tak boleh nak jawab, saya skip lah. Saya pun tak tahu Malbat tu apa. Esok saya baca lah. Okey tuan, ni esok ni rakan kita daripada Terengganu. Esok kita jumpa di Terengganu. Saya akan berada di Terengganu selama 4 hari. Tempat nanti saya bagi tahu dalam WhatsApp group. Saya pun tak tahu pergi ke mana lagi. Yang tahu esok tolak pukul 1 petang. Pergi ke mana tak tahu lagi. Wallahualam. Macam ni siapa ni? Kalau saya munafik, buktikan lah. Kalau saya cakap tak berdasarkan dokumen, saya cakap pun berdasarkan dokumen. RCN 600 bilion. Nak RCN 600 bilion zaman Tan Sri. Buat apa? Dia bagi kat kita semua. Dekat mana kerugian dia, saya nak tanya. Yang dia pun sebut kata, bajet dikeluarkan pada waktu PKP, pada waktu tu 600 bilion. Rugi tak mana? Rugi tak mana? Saya nak tanya. Rugi tak mana? Kerugian tak mana? Angkutlah cerita vaksin hilang ke? Vaksin hilang tak hilang? Vaksin tak hilang. Grant khas prihatin. Ada orang tak dapat kan? Semua dapat. Bantuan-bantuan lain. Semua orang dapat tak? Dapat. Bantuan SME tu, apa nama ni, orang kata apa, program My Future Job, upskilling, reskilling, lepas tu apa lagi? Apa nama ni, orang kata apa? Bantuan apa untuk yang dia bagi kepada syarikat, bantuan untuk bayar haji pekerja tu. Saya dah lupa apa nama bantuan tu. Bukan ada kerugian apa, sekiranya ada kerugian buat RCS. Memanglah dibentang kata bajet pada waktu tu, waktu PKP tu, berapa banyak yang kita guna. Memanglah bajet tu tinggi sebab kita nak kena beli vaksin. Vaksin saja harga dah berapa dah. So nak suruh RCS, dibuktikan ada masalah. Masalah kat mana? Masalah kat mana? Cuba beritahu. Vaksin hilang daripada radar. Kalau vaksin hilang, buatlah report. Buatlah memo. Vaksin hilang tak cukup. Rakyat Malaysia ada 32 juta. Hak dapat 2 juta saja. Buatlah dekat Istana Negara. Bila hantar memo, Yang di-Pertuan Agong akan bawa kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Kalau Yang di-Pertuan Agong perkenankan, maka RCI itu akan diadakan. So tak ada masalah. 2 dos boleh rentas negeri. Semua kita ada. Booster kita dapat. Semua vaksin kita beli. Semua negeri dapat. Mai daripada Perlis sampailah ke Borneo. Semua ada dapat vaksin. So apa masalah? Rugi kat mana? GKP dapat lagi. Mana ada bantuan, minta pun tak dapat. Buktikanlah kata bantuan tu tak dapat. Buat laporan, tunjuklah bukti, cakaplah komen, saya boleh cakap. Bubuh dekat wall, saya buat permohonan tapi tak dapat. Isunya kenapalah dangkal sangat kepada masih menyokong pihak yang merosakkan negara dalam isu LCS. Ya betul bang. Bukan isu LCS saja. Ni isu ni mai baru UKSB tadi, 1 bilion. Apa nama, gula-gula minyak lagi, Noh Homa dengan apa Zafro lagi kes tu. Ini banyak ni kita nak buat ni nanti laporan SPRM. Geng atuk duk kaitkan juga apa benda ni LSC tu apa saya tak tahu kan. Kita duk sembang tentang LCS. Okey tuan saya rasa malam ni pun saya tak boleh nak live lama sangat tuan. Sebab stand tak ada, apa pun tak ada. Saya rasa cukup lah setakat saya menjawab. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang support yang datang ke Istana Negara tadi. Khususnya ada rakan kita tadi daripada Taman Bunga Raya. Pakcik kita, saya jumpa dia di Masjid Batu 13 bukan, Masjid Tanjung Pau. Saya pergi dengan mak saya jumpa dia di situ. Hari ini dia datang ke Istana Negara untuk bersama-sama dengan kita untuk hantar memorandum. Terima kasih jauh dia datang. Dan juga kepada rakan-rakan yang lain yang bersama-sama dengan kita memperjuangkan ni. Kita perjuang ni isu rakyat. So tuan-tuan, apa yang saya nak kata ni, tidak ada masalah. Sebab hari ni semua ni, saya ulang lagi sekali sebelum saya tamatkan live, saya nak bagi tahu pada cyber terupa UMNO, termasuklah dengan Syarif Hamdan, minta dia refer dengan ketua armada dia
dan lain-lain pemimpin UMNO hari ni semua setuju nak ada RCI. And so tak payahlah nak menerangkan di media sosial, nak bagi tahu kata oh kawan ni tak bersalah, kawan ni tak bersalah. And bagi pihak UMNO rujuk dengan Dr. Ashraf Wajdi sebab dia buat mesyuarat pemuda UMNO dapat mandat daripada pemimpin UMNO untuk minta supaya RCI ditubuhkan. And di pihak Pakatan Harapan pun dia orang minta, dan yang pertama sekali adalah sudah tentulah daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang begitu prihatin rakyat Perikatan Nasional yang minta kepada RCI. So tidak ada masalah sekarang ni. Kita desak kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri hari ini mendengar kepada ritihan masyarakat, dengar kepada rakyat. And untuk apa? And menjalankan siasatan. Jangan lari. And duk bagi siasatan akan dijalankan. Siasatan. Malah Perdana Menteri sendiri pun akui. And saya nak bagi tahu tuan-tuan, apa makna siasatan? Siasatan ni berlaku apabila adanya, and orang kata apa, kecurangan, adanya masalah, adanya perkara berbangkit, maka siasatan akan berlaku. Malah maka Perdana Menteri hari ini pun cakap, and siasatan akan dibuat. Jadi buatlah siasatan. Maknanya ada masalah lah. Perdana Menteri pun mengakui ada masalah. Selain daripada SPRM buat siasatan, kita minta satu Suruhanjaya diraja untuk siasat berkenaan dengan perkara ini. Kerana yang paling tertinggi dalam Angkatan Tentera bukan Menteri Pertahanan, tetapi yang paling tinggi adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu semua. Daulat tuanku. Setakat tu saja tuan-tuan untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.